Muka surat 10 ayat 63. Ayat 63 Suratul Baqarah, muka surat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة
ولا تسقي الحرث مثلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambungan masih lagi cerita berkenaan dengan Bani Israel. Panjang lebar Allah SWT jelas kan. Dari sudut mana? Dari sudut pelanggaran mereka nak perintah Allah SWT. Dari sudut tidak menghargai nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi pada mereka. Sikap Bani Israel, Allah Taala telah lebihkan mereka berbanding bangsa lain. Pilih nabi-nabi kalangan mereka, mereka tidak hargai. Sepatutnya mereka menjadi hamba yang taat, yang bersyukur. Tapi perkara ini menyebabkan mereka takabur, mereka sombong. Begitu juga Allah SWT cerita pada kita, bantuan Allah kepada mereka sehingga makanan daripada langit pun tidak bersyukur. Tidak bersyukur pada Allah SWT. Ini semua nikmat-nikmat zahir. Ayat yang kita baca pada petang ini, bermula ayat 63 ni, ini nikmat dari sudut rohani pula, nikmat batin, nikmat agama. Allah SWT bagi tahu pada kita bagaimana sikap mereka pula dengan kitab Allah, dengan Rasulullah, dengan Nabi Isa. Ingatlah ketika mana kami buat perjanjian dengan mereka, dan perjanjian mereka dengan Allah tak serupa perjanjian kita dengan Allah. Umat ni Allah SWT ajar pada kita, ucapan perjanjian kita dengan Allah SWT, suasana begitu indah sekali dalam semaya kita. Dimulai dengan puja-puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Baru ucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bani Israel ketika mana nak ucap perjanjian mereka dengan Allah SWT, Allah Taala gambarkan suasana yang keras kerana sikap mereka. Ingatlah Allah Taala bagi tahu ketika mana kami buat perjanjian dengan kamu, dengan cara lagu mana kami angkat bukit Tur atas mereka. Angkat bukit Tur, lepas khudu ma atainakum biquwwah, terimalah apa yang kami bagi pada kamu dengan sungguh-sungguh. Itu apa ni? Kitab Taurat. Kalau tak terima maka katak dia. Suasana yang syiddah, yang keras. Lepas tu wazkuru ma fihi, belajarlah apa yang ada dalam itu, apa yang ada dalam Taurat tu. Mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bertakwa. Bagaimana sikap mereka bila terima Taurat? Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Allah Taala bagi tahu, kemudian mereka berpaling, tak ikut Taurat, tidak ikut Taurat. Allah Taala bagi tahu. Kemudian ini pencelahan jumlah mu'taridah. Kalaulah tidak kerana kurnia daripada Allah kepada kamu dan rahmat dia, fadlullah dan rahmat Allah ni kepada ni, dan semua kita tafsir. Fadlullah sini sama ada Quran ataupun Nabi. Kalau fadlullah ni Quran, maka rahmat tu Nabi. Kalau fadlullah di Nabi, rahmat tu Quran. Jadi sama ada Nabi, Quran. Jadi Allah, kalaulah tidak kerana kurnia daripada Allah, apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rahmat daripada Allah SWT kepada mereka khusus, daripada orang lain secara am, kepada Yahudi secara. Siapa dia dapat menyelamatkan mereka daripada kesesatan mereka yang dibuat oleh ulama-ulama mereka? Nabi. Tapi Allah Taala bagi tahu mereka tak terima Nabi, tolak Nabi, sedangkan Nabi mari untuk selamatkan mereka. Allah Taala, kalau tidak kerana Nabi dan kerana Quran ni, maka kamu akan jadi orang rugi. Kemudian Allah Taala cerita bagaimana sikap mereka dengan Taurat. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, sesungguhnya bukankah kamu tahu wahai orang Yahudi, berkenaan dengan apa yang telah berlaku pada orang yang melanggar, pada orang yang melampau berkenaan dengan hari Sabtu. Allah Taala bagi asal cerita pelanggaran hari Sabtu di kalangan Yahudi ni ma'ruf. Dan kisah ni Allah Taala detail dalam surah A'raf, dalam surah A'raf, surah yang ke-40 lah, kurang lebih. Yang diturunkan, surah diturunkan di Mekah berkenaan dengan hari Sabtu. Ni Allah Taala bagi tahu pada dia, walaqad alimtumul ladzi, bukankah sesungguhnya kamu pun tahu wahai orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah di Madinah, berkenaan dengan orang yang mana di kalangan kamu yang melanggar hari Sabtu. Sehingga Allah Taala bagi tahu, faqulna lahum, kami perintahkan pada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kera.
Orang yang langgar larangan hari Sabtu tu, larangan apa? Larangan tak boleh kerja. Tujuan tak boleh kerja apa? Supaya belajar Taurat. Supaya belajar Taurat. Hari tu diharamkan, hari tu kena cuti daripada kerja. Tujuan dia diharamkan kerja ke? Supaya bagi tumpuan pada belajar Taurat. Belajar Taurat. Nak aku tak boleh, nak aku kerja sampai jadi kera dah. Satu sudut kan kita tengok tak? Macam ngah doa lalu. Tak. Bukan masalah kerja kan. Masalah sikap. Mereka diharamkan kerja hari Sabtu. Tak. Tapi sikap mereka lagu mana? Ngaji tak? Dia itaikan. Itu sikap. Sebab tu jadi kera. Ngaji tak? Dia wakah. Kelas tak masuk? Tak. Dia wakah. Tak. Itaikan. Dan Allah SWT bila tengok keadaan mereka, Allah datang ke ujian. Ujian pula lagu mana? Ikan mari pula hari Sabtu. Tak. Hari Sabtu kat geliok. Lewat ikan mari. Allah dah gambarkan tak dalam surah Allah. Selain daripada hari Sabtu tak ada ikan. Ikan tak mari. Ni pun ujian daripada Allah SWT. Sebab tu kita tak boleh buat alasan. Tak. Alasan cari makan ke apa. Tak. Perintah Allah. Memang Allah Ta'ala mudah kan. Kita tak boleh buat alasan. Tak, suasana ni menyebabkan kita tak boleh nak taat perintah Allah SWT. Sebab keadaan tak boleh. Bani Israel gini keadaan dia. Hari lain tak boleh naik ikan, tak jumpa ikan. Tak boleh cari makan. Hari Sabtu kat gelewak. Fatwa ulama mereka kat darurat lalu. Darurat ni. Ni keadaan. Jadi mereka ni Taurat tak ngaji, dia itai ikan. Lepas tu buat hal lah. Bukan ikan pun. Hari Sabtu tak ikan. Dia buat perangkat. Mana hari Sabtu tu kalau ikan mari, ikan tu masuk dalam kawasan tu, ikan tak ditubir. Dia buat. Kita ikan gitu. Allah Ta'ala murka. Ta'ala murka ni sebab apa? Sebab tidak hargai kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikap mereka. Kalau bab gani kan bersungguh fikir, cari lagu mana cari jalan dah. Tapi kita Allah ni, untuk sempurnakan kita Allah ni tak peduli. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka. Allah Ta'ala cerita pada kita supaya kita umat Nabi ambil iktibar. Jangan jadi seperti mana mereka. Lalu faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan kisah mereka ni sebagai ukubah kepada orang mana sebelum dia, orang selepas dia, orang yang akan datang, dan sebagai peringatan, sebagai ibrah, sebagai mau'izah lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua berkait dengan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena rasa besar. Perintah Allah SWT dan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu sikap mereka dengan kita Allah, sikap mereka dengan Rasulullah pula, dengan Nabi Musa pula. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa kata pada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah, tengok Nabi Allah ni. Nabi Allah kata pada mereka, sesungguhnya Allah perintah pada kamu supaya sembelih lembu. Mereka kata apa? Atattakhiduna huzwa. Gurau kau wahai Musa. Tengok sikap benar. Mana perintah dari Musa ni tak ada rasa berat. Tak ada rasa berat. Mana dia Allah Ta'ala gambar kepada kita. Atattakhizuna huzwa. Gurau. Mana supaya basa dengan perintah Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku minta berlindung dengan Allah daripada jadi orang jahil. Ni perbuatan orang jahil ni. Gurau sebut nama Allah ni. Itu orang jahil, perbuatan orang jahil. Dan aku bukan orang jahil. Nabi, Rasul lagi. Sebab tu kita kena puas hati dengan Nabi. Kita jangan bijak lebih daripada Nabi SAW, lebih daripada Rasul, para anbiya. Ni orang yang mana tak puas hati dengan Rasul. Qalu du'u lana rabbaka billah. Dan perintah pula memang benda yang payah. Suruh sembelih lembu ni, kita rasa tak ada apa banding surah ini rasa berat. Sebab sekian lama duduk di Mesir kan, Mesir ni sembah lembu. Akidah sembah lembu ni, kefahaman sembah lembu ni, mengagungkan lembu ni sudah meresap dah. Sudah meresap dah. Lembu ni satu simbol yang mana sudah meresap dah dalam diri orang Yahudi. Seperti mana kalau kita nak faham zaman kita kak, tengok Hindu di India.
Hindu India ni dia pandai lembu. Sebab tokoh-tokoh besar mereka ni semua hormat lembu kan. Mahatma Gandhi, Presiden dia, orang cilik-cilik bandar dia semua hormat lembu. Jadi dia masyarakat yang besar dalam suasana tu, dia akan terkesan. Mana ni? Dia bukan pandai lembu semata-mata lembu. Dia pandai lembu tu sebagai entiti benda yang lagu lain. Seperti mana Yahudi pandai lembu sekian lama. Sebab tu bila Allah Taala cerita dalam surah Araf kan, wajawazna bi bani Israil al-bahr fa ataw ala qaumin yaqufun ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan. Bila seberang aja laut, mana seberang laut ni, tengok Firaun tergelar, tengok banyak mukjizat, 9 mukjizat dah. Lalu satu pendapatan yang sembah berhala, tengok jangan sembah berhala tu minta kepada Musa, wahai Musa, tolong buat asa Tuhan seperti mana mereka ni. Tengok hati mereka. Dia kena ada penyakit, dia kena penyakit. Rasa molek benda tu. Rasa tak ada cara lain dah. Rasa tak ada cara lain untuk hampir dengan Allah SWT dengan cara ni. Tak. Cara ni. Kalau zaman kita ni, masyarakat kita memeruk kan. Kalau kita nak mudah faham. Kalau zaman sebelum kita sikit, kain kuning. Tak. Kain kuning ya. Tak. Kerih pula kan. Tak. Orang kalau suruh tahu mudah-mudah payah. Tak. Kalau zaman sebelum kita, kalau zaman kita lah ni, kalau sebut demokrasi, tak, kalau demokrasi buat macam lembu. Tak. Sembelih demokrasi. Gurau kau sak. Tu biar super. Gurau kau sak. Kalau sebut benda lagu. Masyarakat yang sudah meresap dah. Masyarakat yang mana fikir, hatta orang Islam, hatta ulama apa fikir tidak ada cara untuk islah melainkan dengan demokrasi. Dia putus asa dah dengan cara lain. Tidak dapat hatta nak tegak Islam pun kena dengan demokrasi. Orang lagu ni kalau fikir ni, kalau Nabi mari pun ambil calon juga. Dia memang tak boleh, memang lagu tu kefahaman gitu. Tak. Dia rasa tak ada cara lain dah. Banyak ni apa dia? Kefahaman yang kita duduk bawah dia tu. Manusia ni dia anak kepada zaman dia. Gapo ada dalam zaman itu dia perangkat dengan benda tu. Kita nak suruh faham apa Yahudi Bani Israel ni apa meruk dengan lembu. Baik sebagai laut duduk dengan Nabi Musa, tarbiyah Nabi Musa lawan mana tengok mujizat besar. Tapi bila lalu satu pendapatan yang sembah berhala kan, mereka kata kepada Musa, wahai Musa, buatlah sah Tuhan kepada kami. Dia nak Allah ni yang boleh disembah yang nampak dengan apa lagi tu, kefahaman dia. Kan ayat sebelum ni kan mereka kata qalu lan nu'minu laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman dengan kamu wahai Musa, kami nampak Allah dengan mata kepala kami. Dia sudah meresap dah. Tuhan ni kena nampak. Bagilah gapo simbol pun. Tak kira lah. Cuma yang nak mengesah daripada Nabi Musa buatlah gapo-gapo pun sedia. Dia nak lagu tu, kefahaman dia lagu tu. Kalau jenis ibadat ni kena ada benda tokoh. Sebab tu walaupun duduk Nabi Musa tegur dah kan, jalan dengan Nabi Musa tinggal selama 40 hari ya. Sesak kau Samiri lalu. Samiri buat daripada perhiasan, betul anak lembu ni Tuhan kamu, Nabi Musa lupa. Semua dah. Benda tu sudah ada dah lah itu dalam jiwa mereka. Sudah meresap dah. Sebab tu Allah SWT tahu masalah ni nak buat. Allah Ta'ala suruh sembelih. Sebab tu datang perintah Allah SWT sesuai dengan apa yang ada dalam itu tu. Kau mana yang rasa besar dalam itu tu. Sembelih. Buat. Sebab tu bila suruh sembelih ni, gurau. Dia sebut gurau ni sebab dia tak skor. Nak sembelih semua. Ada kita kata sembelih demokrasi ni. Contoh rosak. Gurau. Tengok apa tak? Dia ada keserupaan. Bila kita kata auzubillahi an akuna maka gurau sungguh tak. Mereka kata tu tanya kan, lembu mana nak kena ni? Tak. Lembu muda ke lembu tua? Lembu tua ke lembu muda? Tak. Lembu lagu mana? Cuba jelas sikit. Demokrasi mana? Semua demokrasi sesak ke? Tengok. Aku tanya detail itu. Dia tanya. Maka Nabi Musa kata Allah Ta'ala bagi tahu lembu paling molek sekali. Kamu kata molek sekali. Tak, lembu lagu mana? Innaha baqaratun, lembu yang mana? La faridun, bukan terlampau tua. Wala bikrun, bukan terlampau muda. Awanun baina dzalik. Sedang molek. Paling molek sekali itu. Sembelih waktu. Af'alu ma tu'marun. Buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Oh, tak puas hati lagi. Qalu du'nana rabbaka yawm. Tolong tanya Tuhan kamu. Tak, warna gapo pula? Tak puas hati. Tanya banyak ni sebab tak puas hati.
payah bahasa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Payah bahasa. Hakikat sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi tahu, Allah Taala nak bagi tahu ayat ni sikap mereka dengan nabi mereka. Sikap kita dengan nabi ni tunduk, sami'na wa ata'na. Nabi ayat ke apa? Serah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin. Sahabat ke tak? Nabi tengok pakai cicimah kan. Nabi ambil tangan Nabi buang selalu. Tak ambil dah. Sahabat lain bagi tahu, Nabi sebenarnya haram ya. Ambil lagi jual mula tu atau bagi pada isteri kamu. Aku Nabi buang, aku Nabi semula. Tak dah. Tak ambil dah. Betul. Kita dengan Nabi kena gini. Ambil. Kita jangan bijak, jangan beta Nabi. Tak. Jangan guna kaedah sebenar ulama sebenar. Ajin usul fiqh. Sekarang ni orang guna usul fiqh untuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala haram tu jadi halal. Kau kena buat jadi tak apa tak buat. Dengan usul fiqh. Imam Juwaini bagi tahu. Ni Imam Juwaini tu guru pada Imam Ghazali rahimahullah. Dia bagi tahu para salafus salih, Imam Syafi'i yang mula-mula sekali tulis kitab risalah tentang usul fiqh. Dia orang selepas dia, para salafus salih mereka tulis usul fiqh ni dengan tujuan untuk mengekalkan kefahaman para sahabat. Usul fiqh ni di-ta'lif, ditulis ni untuk mengekalkan kefahaman para sahabat berkenaan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud usul fiqh. Tak. Bagaimana kefahaman para sahabat tu kekal sampai ke umat akhir zaman. Itu maksud usul fiqh ditulis. Tak. Kita guna senjata ni tak. Dengan perantaraan usul fiqh ni, perintah Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita ketepikan. Tak. Boleh kita ketepi dengan kaedah-kaedah yang kita buat. Kaedah-kaedah yang kita buat. Sepatutnya kaedah-kaedah digunakan bagaimana untuk sempurnakan perintah Allah. Kita guna kaedah-kaedah ni tak apa tidak sempurnakan perintah Allah. Terbalik, maksud terbalik. Perintah Nabi tengok satu hari Nabi SAW tengok satu orang makan dengan tangan kiri. Tengok sama. Makan dengan tangan kiri. Nabi kata kul bi yamin. Nabi kata makan dengan tangan kanan. Dia kata mastata'tu. Dia kata saya tak mampu ya Rasulullah. Tapi sebenarnya sahabat tu malu. Tak, Nabi tegur depan orang ramai. Nabi kata kul bi makan dengan tangan kanan kan. Dia kata saya tak mampu. Tak. Maka Nabi tegur lagi. Dia pun kata dia tak mampu. Nabi kata tangan kamu tak akan mampu akak sebab bila-bila. Tak. Jadi cacat kan. Nabi doa jadi cacat tangan dia. Tu perintah tu. Hukum dia apa dia? Kalau kaedah kita. Perintah tu hukum dia tak wajib tu. Bak makan tak wajib. Tak. Makan sendiri tu bukan wajib. Tak. Perintah tu sunat ya. Perintah tu sunat. Dia sudut kawan. Maka tak apa sebenarnya. Tapi tengok bagaimana apa yang berlaku. Cacat jadi kan. Tak langgar perintah Nabi tu, cacat je. Sebab tu kita kena ada ta'zim tak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah Taala cerita bagaimana sikap Bani Israel dengan nabi mereka. Supaya kita dapat belajar. Jangan kita bersikap gini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak. Nabi kata kan zaman kita sekarang ni tak. Aqimus sufufakum. Nabi kata rapat sah ni penyempurnaan solat, kita kata tak apa. Nabi kata siapa dia sambung sah sambung dengan Allah, siapa dia putus sah putus dengan Allah, kita kata tak apa. Kita kata tak apa. Berbahaya. Tak. Kita beta perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi. Sunnah ya. Sunnah. Bahaya cakap apa itu? Bahaya. Tak. Patut kita dia. Paling kurang. Tak, kita rasa orang kata apa? Dia sudah. Tak, tanya orang lain. Tapi kita bercakap. Tak. Nabi kata siapa dia sambung sah sambung dengan Allah. Siapa dia putus sah putus dengan Allah. Kita kata tak apa. Tak kecek kan? Kalau nak kecek gambarkan Nabi ada, Abu Bakar ada, Umar ada, kecek lagu tu. Boleh kecek tak? Keluar ada perkataan kita. Lagu tu. Tapi sebab kebesaran kita bukan Allah SWT, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keagungan kita pada benda lain. Maka keluar lagu lain. Tapi sebenarnya ni asas dia, ni usul dia. Tak, ni usul dia. Ya Allah Taala letak dalam Baqarah. Bagaimana sikap kesesatan Bani Israel ni, kesesatan mereka ni. Perkataan Nabi Musa tak ada nilai. Suruh Nabi Musa akan usaha bagaimana supaya perintah Nabi Musa ni tidak disempurnakan.
Cari alasan. Tak payah basa dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi Musa. Jadi mereka tanya lagi, warna gaul pula. Maka diberitahu, warna yang mana? Lembu yang ada warna kuning, faqih, yang terselah. Kalau tengok tu jadi senang hati lembu tu. Maka mereka tanya lagi, tak, kok mana ni payah kami nak cari ni? Tak, lembu ni banyak. Tak, cuba jelas dengan sejelas-jelasnya. Maka Allah datangkan perintah, lembu yang mana la zalulun tu, lembu jadi duduk saja, tak buat kerja. La zalulun, tidak buat kerja, tuthirul ard, tidak bajak, tidak gabah. Wala tasqil harsa, tidak bagi tidak membajak tanah, tidak jenis nanai, tidak digunakan untuk tanaman. Musallamatun la syata fiha, dan tidak ada cacat apa-apa, sempurna. Maka bila dijelaskan begitu detail sekali, Allah Taala bagi tahu, barulah mereka kata qalul ana ji'ta bi, sekarang baru kami jelas. Lalu mereka sembelih. Hampir-hampir Allah Taala bagi tahu, wa ma kadu ya, hampir-hampir mereka tidak mahu buat, tidak mahu menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kisah berkenaan dengan berlaku pembunuhan di kalangan satu kaum. Pembunuhan di kalangan satu kaum, yang mana banyak cerita tersebar, dia kaitkan dengan lembu tu, dengan lembu tadi. Dengan cari lembu tu, katak lembu tu atas mayat jadi hidup. Tu cerita tak benar, cerita yang mana daripada Israel, ya. Kita akan jelaskan lepas ni insya-Allah, bersama semula lepas ni.